Ustaz. Ya. Pengertian, hukum dan dalil bagi haji dan umrah. Haji, pengertian dari segi bahasa, mengunjungi suatu tempat. Istilah, mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada masa tertentu untuk menunaikan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Okey, terima kasih. Okey, jadi pertama yang saya pernah terang selalu, bila dalam suatu perkara dalam bidang agama mesti akan ada pengertian dan mesti ada makna bahasa dan mesti ada makna istilah. Sebab tu kataan haji dari perkataan hajja. Hajja yahujju. Tadi Fajar ni boleh buat perkataan macam yahajja ni sama erti dengan zahaba. Macam tu. Macam tu kan. Zahaba Muhammadun ilal madrasah. Boleh guna hajja Muhammadun ilal madrasah. Boleh guna. Jadi ini dipanggil muradif, perkataan serti. Jadi bahasa Arab ni kita kena pelbagai. Sebab tu haji dimaksud mengunjungi suatu tempat. Jadi itu maksudnya haji. Asal di mana hajjah tu kita menuju, kita bergerak. Okey. Jadi bila bagi istilah, dia akan maksudnya mengunjungi ke Baitul Haram di Mekah. Di Mekah untuk masa tertentu untuk menunaikan ibadat tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, itu dipanggil haji. Haji ada tak di Madinah? Boleh tak buat haji di Madinah? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak buat haji di Malaysia? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Contoh, kita bawa Kaabah ni, contoh lah, tiba-tiba kerajaan Malaysia ni dia punya power lah, tiba-tiba dia angkat Kaabah, dia angkat Masjidil Haram, dia bawa pindah ke Malaysia. Boleh tak menjaga haji di Malaysia? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab di situ ialah tempat yang bermulanya macam mana bagi tahu lah. Kenapa tak boleh? Kita angkat Kaabah ni, kita bawa yang sa'i tu, kita tawaf dekat Malaysia atau dekat Kuantan ke, kita tawaf dekat Kuantan, lepas tu kita sa'i dekat sekitar Kuantan, kan? Semua benda semua ada, kita buat lautan jamrah dekat Kuantan, kita sediakan tempat-tempat, barang-barang kat Mekah ni kita angkat. Contohlah kerajaan Malaysia punya power macam tu. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab Sebab tanah tak sama, Ustaz. Boleh diterima. Sebab tu Allah sebut walillahi 'alan nas hujjul bait. Ayat bawah ni kita tengoklah. Maksudnya kita nak pergi tu bukan kita sebab ada bukan kita pergi tu sebab kita ada Kaabah, bukan sebab tawaf ada situ, tapi kita pergi ni sebab Allah kata kita kena buat kefarduan tu di Baitul Haram di Mekah. Kat situ lah. Tak kisahlah dia angkat ke, sebab satu hari nanti kan kita akan hidup dengan zaman Dajjal. Na'udzubillah. Kita mengelak benda tu. Kuasa dia kita tak tahu macam mana kan. Tiba-tiba dia mengubah Kuantan jadi Mekah ke, kita tak tahu. Jadi kita tak boleh menghidupkan kefarduan haji selain daripada di Mekah. Okay, soalan saya seterusnya, apa makna Al-Haram? Apa makna Al-Haram? Apa makna Al-Haram? Ni. Apa makna Suci. Al-Haram? Boleh diterima suci? Okey. Adapun kita panggil tanah haram ni maksudnya tanah yang haram ditumpah darah dan tanah yang tak boleh buat satu perkara-perkara yang syirik yang sebagainya, ataupun tanah yang bersih dan sebagainya, dan Dajjal pun tak boleh masuk ke tanah Al-Haram. Okey, itu salah satunya lah makna dia. Jadi itulah maknanya Al-Haram. Okey. Dan ada bila datangnya hukum-hukum haji, ada perkara-perkara yang haram dilakukan, kita akan tengoklah nanti. Itu salah satunya. Ustaz, adik beritahu dia line slow. Oh, siapa sekali? Adik Fawaz. Okey, baik. Okey, tak apa. Terima kasih. Okey, itu yang pertama ya. Kita tengok haji.
Sekarang kita pergi dia punya kefarduan dia. Kita tengok satu persatu. Okey, sekejap lagi kita pergi selesai haji, kita pergi pada umrah sekejap. Okey. Jadi selepas ni Syakir, boleh baca Syakir? 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 Lain je tahu pelok. Oh, Syakir pun kurang. Okay, kita minta Reza. Reza baca Reza? Saya baca Ustaz. Ya, boleh? Boleh. Ya. Bahasa ziarah. Kan ni baca haji lah. Dalil. Oh, dalil. Hmm. Dalil-dalil keperluan haji berdasarkan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Okey. So, Suratul Imran, lepas tu? Imran ayat 3 tu apa? 3 tu. juz 3 tu apa? Siapa tahu 3 ni apa? Surah yang ketiga. surah. Ya, surah yang ketiga. Ya, ini surah yang kedua. Surah Baqarah. Okey, macam tu. Jadi yang ini 3, surah yang ketiga, ayat ke-97. Okey, baik. Terima kasih Reza. Ya, ayat ini menceritakan tentang kefarduan haji. Jadi dekat sini dia tulis ayat mewajibkan. Okey, dalam bahasa Arab ni sebut alan nasi. Okey. Okey, tak ada adalah takdir dia tak apa. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dia mewajibkan ke atas manusia. Maksud ke atas ni maksudnya mewajibkan. Jadi itu yang pertama, 'alan nasi hajjul bait. Okey, dia kena sekali lah. 'Alan nas dengan hajjul bait. Itu mewajibkan manusia mengerjakan haji. Itu yang pertama lah, mengerjakan haji. Okey. Lepas tu yang masa sama tak akan tengok dalam bab yang penting juga, manis tata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu. Okey. Jadi ada prasyarat. Dia wajib ke atas manusia untuk mengerjakan haji. Ada 2 perkara. Tetapi diletakkan satu perkara sebagai prasyarat, iaitu sesiapa yang mampu. Nanti kita akan tengok apakah golongan al-istita'ah. Siapakah golongan yang mampu. Kita tengok diri kita ni, kita mampu ke tak, bagaimana kalau kita nak melepasi visa, nak mohon visa, nak masuk ke Mekah, bagaimana syarat-syarat tertentu. Kita akan tengok perkara-perkara itu tersebut. Adakah kita boleh selama je kita daripada Malaysia ni naik kapal, naik bot sampai-sampai macam-macam kita pergi ke haji. Kalau zaman sekarang ni kan. Walaupun kita sekarang ni orang naik motor kan. Ada yang kita tengok penggambar dia naik motor, pergi pusing ke Thailand, pergi ke sana, pergi ke sini, sampai naik motor. Adakah boleh ke? Bagaimanakah cara dia? Tapi yang paling penting, manis tata'a ilaihi sabila. Itu adalah dalil kefarduan mengerjakan haji. Jadi saya ringkaskan, ayat ini secara jelas menyatakan kewajipan haji ke atas golongan yang mempunyai kemampuan untuk mengerjakan haji. Inilah kefahaman yang kita nak. Datang mananya dalil? Ini dalil daripada Al-Quran. Itu yang pertama. Sebab tu kita pernah terangkan sebelum ni, kita ada 2. Kita ada dalil apa? Dalil Akli dengan nakli. Ya, mungkas kita ada nakli, kita ada akli. Kan? Kalau nakal tu maksudnya dalil Al-Quran ataupun hadis, ataupun ijma'. Tu kita akan tengok pula dalil akli, tengok apa faedahnya mengerjakan haji. Kita tengok satu persatu. Kita pergi turun ke bawah dulu. Kita tengok yang bahagian haji dulu. Okey. Okey, selepas Reza kita pergi Hanan. Hanan boleh baca Hanan? Boleh Ustaz. Okey. Baca yang Hadis. Ni. Ni. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Buniya al-Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamas salah wa ita zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Artinya Islam terbina di atas 5 perkara: bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusannya Allah Subhanahu wa taala. sallallahu alaihi wasallam. Mengeluarkan zakat, menunaikan haji
kita Allah dan berpuasa di bulan Ramadan. Okey. Sambung sekali sampai habis riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib. Okey. Terima kasih Hananan. Okey, ini kita ambil yang kedua daripada hadis. Kan? Hadis ni simple saja. Yang kita ingat bunya Islam ala khamsi syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wal hajjil bait wa shaumi Ramadan. Okey, kita nampak kat sini hadis dia. Di sini ulama mengatakan bahawa asas Islam tu 5 perkara dan bila asas tu bermaksudnya adalah kewajipan. Jadi kita tengok kena laksanalah bagi golongan yang mampu. Sebab tu Al-Quran tadi dalam hadis pun lain ada sebut dan Nabi, maksudnya dalam hadis lain pun menyatakan bahawa ada hadis yang menyebutkan bagi yang mampu. Okey, tak apa. Dari sini yang penting dia ada makna hajjil bait. Maksudnya menunaikan haji ke Baitullah. Jadi bukan bermakna hajjil bait. Kalau kita baca literal, maksudnya menunaikan haji ke rumah. Jadi orang boleh salah faham. Jadi orang kata rumah, boleh kata rumah. Orang kata boleh masjid-masjid. Contoh kita ada masjid Sultan Alam Shah, misalnya kata, bolehlah buat haji kat sini. Tak boleh. Jadi kita nak tengok ni benda kena ada tafsiran ulama'. Tu nak fahamnya bahasa Arab ni kenapa boleh begitu, kita akan belajar. Lepas tu untuk peringkat awal ni kita ambil terus makna dia. Sebab ada alif lam kat sini bermaksud kata nama khas. Tak apa para pelajar, nanti mana datang Baitullah di Mekah tu kita akan belajar kemudian. Cuma di sini kita nampak bagaimana peranan, nampak perkataan yang ringkas tapi maknanya sangat luas. Bukan bermakna boleh buat haji di masjid-masjid yang mana kita suka, di surah-surah yang mana kita suka. Benda ni berlaku para jemaah. Ada golongan yang mendakwa boleh buat haji di mana-mana saja yang disuka. Kadang-kadang kalau kita pergi satu isu, orang kata boleh buat haji ada duduk di hotel saja kan. Duduk hotel yang dekat tu, bertengok Mekah je, bertengok Kaabah, kita boleh buat haji daripada situ. Macam-macam masalah. Jadi benda-benda ni, pemahaman tafsirat hadis ni perlu dilihat secara menyeluruh. Tak boleh ambil secara bahasa saja. Sebab tu kita ada dari sudut bahasa, dari sudut istilah. Okey, itu yang pertamalah. Kita dah selesai bab hadis dan kita tengok apa mana ijma'. Okey, kita minta selepas Hanan, kita minta Adira. Boleh baca Adira? Boleh Ustaz? Ya. Ijma' ulama' tu. Ijma' ulama', para ulama' telah sepakat ijma' bahawa haji diwajibkan ke atas setiap muslim yang cukup syarat-syaratnya. Okey, terima kasih. Ijma' ni saya terangkan berpajar. Ijma' ni maksudnya kesepakatan, saya terang kesepakatan ulama'. Okey, maksudnya kita ada ijma' sahabat, ijma' tabi'in, ijma' ahlul Madinah dan sebagainya. Maksudnya satu tempat tu ijma' dia seluruh sepakat bahawa haji ni wajib. Tak ada satu ulama' pun yang mengingkari dalam hal ini. Itu panggil ijma'. Okey. Lepas tu dengan syarat-syarat yang tertentu. Sebab tu dipanggil ijma'. Okey. Itu hanya dia panggil. Sebab tu dalam Islam ni tak ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Ini dipanggil hukum yang disepakati. Bermaksud bila ulama' ni kadang-kadang dia tengok dalam Al-Quran ni tak jelas maksud dia. Lepas tu dalam hadis ni maksudnya tak jelas. Syarat pun tak ditetapkan. Apakah syarat-syaratnya? Jadi ulama' pun buat satu perbincangan, majlis fatwa berbincang bahawa haji ni perlu dilaksanakan bagi setiap umat Islam bila cukup syarat-syaratnya. Inilah maksud dia. Jadi kita kena tengok diri kita ni syarat ni dicukup tak. Kalau kita berada di Malaysia, misal kata kita terikat dengan tabung haji Malaysia tu, adakah kita boleh buat keputusan sendiri? Tak boleh. Kita nak boleh tak kita pun kata tabung haji nak syarat macam ni, kita pergi haji yang lain dekat negara lain berbeza. Tadi tak boleh. Kita kena ikut kita punya undang-undang di Malaysia. Okey. Sekejap. Okey, itu yang pertamalah. Okey, demikianlah dalam bab haji, penerangannya, kewajipannya dan sebagainya. Setakat ni haji ada soalan? Pada baca? Jelas haji? Ada soalan? Senanglah saya kira. Ada soalan? Tak ada Ustaz. Okey, baik kita pergi bab yang seterusnya, bab umrah. Bab umrah. Okey.
Tadi dah Ain boleh baca Ain? Ain boleh baca? Boleh Ustaz. Baca baik yang umrah pula. Umrah dari segi bahasa ziarah, dari segi istilah mengunjungi Baitullah Baitullah Al-Haram di Mekah pada bila-bila masa untuk menunaikan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Okey. Sama juga perkataan umrah ada perkataan amara. Okey. Amara ni banyak makna. Okey. Zahaba pun banyak makna. Tapi tak apa, kita ambil salah satu. Jadi amara ni maksudnya bahasa Arab dia boleh kata zara. Bahasa Arab dia zara. Ini panggil muradif, seerti ya. Jadi kita boleh buat ayat. Contohnya amara Muhammad sadiqahu. Maksudnya Muhammad ni telah menziarahi kawan dia. Adapun zara Muhammad akhahu. Jadi Muhammad telah menziarahi abang dia. Jadi dipanggil seerti. Pelajar-pelajar kita boleh ambil ayat macam ni, perkataan macam ni, kita boleh buat karangan. Macam tu. Itu kalau kita nak ada bahasa Arab mahir, kita cari kamus, kita tengok perkataan seerti. Jadi janganlah kita guna macam bahasa Melayu lah. Saya pergi ke sekolah, saya pergi ke masjid, saya pergi ke sana. Jadi tukar sikit, saya menuju, saya menziarahi, saya melawati, itu bahasa Arab. Maksudnya bahasa Melayu. Maksudnya bahasa Arab ni kita kena guna pelbagai bahasa. Contoh saya buat ayat tadi kan. Zahaba Muhammad ilal masjid. Summa hajja Muhammad ilal madrasah. Wa ghairu zalik zara Muhammad abahu. Jadi itu bahasa Arab. Maknanya sama, pergi. Tetapi kita boleh guna vocab yang pelbagai. Itu bila buat macam ni, bila kita buat karangan bahasa Arab, confirm mumtaz boleh dapat A. Macam tu sajalah. Tapi maksudnya kita ni ada vocab yang banyak. Jadi maksudnya zara tu ziarah, bahasa Arab dia. Bahasa Arab pun sebut ziarah, bahasa Melayu pun ziarah. Okey, istilah dia sama juga, Baitul Haram di Mekah pada bila-bila masa sahaja untuk menunaikan ibadat yang tertentu. Saya tertinggal ni ya. Kalau di haji dengan masa tertentu. Kalau kita haji bila? Haji bulan apa? Bila kita nak Zulhijjah. berapa hari bulan? Kita 9. 9, 10, 11 ke macam itulah. Tapi boleh tak kita buat haji pada bulan Ramadan? Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak kita buat haji bulan Muharram? Tak boleh. Tak boleh. Tetapi kalau umrah ni boleh belaka daripada Muharram sehinggalah Zulkaidah. Melainkan ada bulan-bulan yang macam haji ke tapi dia boleh seiring. Dia akan jumpa haji qiran. Jadi umrah ni kita boleh buat bila-bila masa kan. Ada orang suka musim sejuk, dia pergi musim sejuk. Ada orang suka pergi musim panas, dia pergi musim panas. Pergilah ikut yang mana kita suka. Kita boleh pergi haji, buat umrah bila-bila masa yang kita nak. Okey, itu tak ada masalah buat umrah. Okey, itu yang pertama lah. Kita tengok kat sini, dalil kefarduan dia umrah. Okey, kita tengok. Fardu tu bagaimana? Bagaimana nak mengatakan fardu? Adakah fardu dia lebih sama darjat dengan haji? Kita akan tengok. Okey, saya minta Syukri. Baca Syukri. Dalil-dalil kefarduan umrah berdasarkan Al-Quran. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah SWT. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 196. Ayat ini memerintahkan supaya ibadah haji dan umrah ditunaikan oleh setiap mukallaf yang menunjukkan kewajipannya. Okey, terima kasih Syukri ya. Okay, ini yang pertama lah, tengok dalil kefarduan haji. Allah sebut wa atimmu, dan sempurnakanlah haji dan umrah. Tak apalah, tapi kita akan tengok bahasa Arab nanti, kita akan tengok ada peranan waw kat sini. Okay, tak apalah, saya nak ceritakan maksudnya haji dan umrah ni benda yang fardu yang sama. Tetapi umrah ni taklah sewajib haji.
Maksudnya kalau haji tu mesti pergi. Kalau dah mampu mesti pergi. Tetapi umrah ni kita nak pergi, kalau kita rasa tak nak pergi pun tak ada masalah. Tapi kalau haji, kalau kita ada duit, misal kata contoh kan, dekat Malaysia ni sekarang haji kena bayar 10,000 kan, contoh. Tapi kita pun pergi haji. Kita ni sekarang contoh kita ada 30,000. Kita dah buat haji. Tahun depan, saya tak nak dah buat umrah. Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Kita tak ada. Dia tak ada satu sampai kalau kita tak buat umrah, berdosa. Ustaz. Ya. Ya. Macam hari tu kan, saya buat umrah itu. Lepas tu saya tanya satu orang dekat sana. Ya, mutawif. Dia bukan orang lain lah. Dia tak sekali dengan saya. Apa saya tanya je. Saya tanya satu pakcik tu. Pakcik buat umrah je ke buat haji sekali? Dia cakap buat dua-dua. Kiranya kalau kita niat dua sekali boleh ke Ustaz? Oh, okey. Terima kasih. Masa pergi tu bulan bila? Zulkaidah ke? Zulhijjah ke? Saya start pergi 10 malam tak air sampai raya ke-3. Maksudnya bukan bulan haji betul? Waktu saya pergi tu memang bukan bulan haji lah. Ya. Jadi niat kalau umrah saja. Kalau niat haji tak dikira haji ya. Tak dikira haji sebab haji ni dia ada rukun dia ada cara dia dan dia ada syarat-syarat yang perlu dilaksanakan. Jadi kalau dia kata dia niat haji, dia kena tahallul, kena cukur, dia kena letak jamrah, dia kena buat pergi bermiqat, dia kena tidur di Musdalifah. Mana pula dia buat benda tu? Kalau kita pergi buat umrah, kita tawaf sa'i. Itu saja. Haji tu mana dia punya rukun yang dia buat? Apa yang dia buat? Jadi haji dia tak dikira. Jadi dia kena buat haji pada bulan haji. Jadi tak ada, kalau cuma ada hadis. Cuma hadis tu tak berapa kuat. Ada mengatakan kalau kita tawaf 6 kali ke 7 kali bersamaan 1 kali haji. Tak kuat hadis itu. Okey ya. Saya tak ingat tapi ada yang katakan hadis tu hadis dhaif, ada yang katakan hadis tu tak berapa kuat. Wallahu alam, saya tak ingat. Okey. Jadi tak boleh lah. Wallahu alam Okey, jelas? Boleh? Syukri? InsyaAllah. InsyaAllah itu yang saya tahulah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada Syahir Haikal. Boleh Syahir Haikal kita baca daripada hadis pula. Gini. Syahir Haikal ada? Ada. Okey, boleh. Baik Syahir. Cuba baca. Nampak tak? Lain sikit Ustaz. Sekejap. Kalau tak. Boleh. Boleh. Ya. An Aisyah radhiyallahu anhu qala qultu ya Aib radhiyallahu anha. radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah qultu ya Rasulullah hal 'alanna Rasulullah. Tak nampak Ustaz, lain tak apa okey sikit Ustaz. Okey, sorry. Okey, baca. Hal 'ala nisa'i boleh? Boleh tak? Kalau tak boleh kita bagi kawan lain. Boleh tak? Lain tak apa molek Ustaz, kabur. Okey, tak apa. Kita bagi kawan kita yang lain Terima kasih. Kita bagi Amirul tak ada. Aiman boleh baca Aiman? Aiman? Ya Ustaz. Okey, baca an Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah hal 'ala an-nisa'i jihad? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am jihadun na'am jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, wahai Rasulullah, adakah diwajibkan kepada wanita itu jihad
Baginda Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. ya, jihad yang tiada pertempuran iaitu haji dan umrah. Riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Hadis ini menjelaskan bahawa kaum wanita juga diwajibkan melakukan jihad dalam bentuk ibadah haji dan umrah. Ia menunjukkan kedua-dua ibadah tersebut wajib dilaksanakan oleh kaum wanita dan lebih-lebih lagi oleh kaum lelaki. Okey, terima kasih Aiman. Okey, tengok hadis ni. Ini hadis dia bagi nak mengangkat, nak memudahkan wanita. Sebab tu para pelajar kadang-kadang ni dipanggil ada gerakan dipanggil feminism. Feminism ni ada orang yang memperjuangkan hak wanita melebihi daripada syarak yang telah ditetapkan. Mereka mengatakan kalau perempuan lelaki boleh main bola, perempuan pun boleh main bola. Kalau lelaki nak kahwin 4, perempuan pun nak kahwin 4. Macam itulah umpama dia. Nak hak sama rata. Kalau lelaki boleh imam, perempuan pun boleh imam. Kalau lelaki boleh jadi Perdana Menteri, perempuan pun nak jadi Perdana Menteri. Benda-benda ni dia nak panggil hak sama rata sebab mereka melihat bahawa apa peranan wanita ni. Okey, tak apalah. Itu saya tak nak panjangkan benda tu. Tapi nak beritahu dalam Al-Quran dan hadis sebenarnya dia mengangkat wanita berdarjat yang sama. Tengok. Kalau lelaki kena berjihad, kena angkat pedang. Kalau contohlah dan satu hari nanti kerajaan Malaysia kata okey semua pelajar Semak Tafiz batch 7 kena pergi lawan tentera. Semua wajib pergi. Lelaki. Ya, lelaki kena pergi. Kalau perempuan macam Adira ke, Hanan ke, Ain Farhana Irfanah ni tak perlulah pergi, boleh duduk rumah ke kan, tolong masak ke, tak perlu pergi. Tapi kalau lelaki ni, kalau dia kata semua pelajar lelaki kena pergi, semua tak terkecuali. Kalau seruan jihad kena pergi. Tapi perempuan ni orang kata kalau kita meninggal syahid, kita terus masuk ke syurga. Itu yang kita nak. Kan? Semua orang nak berjihad, nak mati di medan perang kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau wanita ni cukup dia jihad, tak ada peperangan, la qitala fi, tak ada peperangan, tak berdarah pun. Dia mampu dia pergi haji, dia mampu dia pergi umrah. Pahala dia sama dengan haji. Tengok. Kalau perempuan tu ada terus Allah bagi ganjaran dia yang berlipat-lipat ganda. Sebab tu para pelajar, ni satu nak beritahu para pelajar ni dimensi bagaimana nak mengangkat darjat wanita. Sebab tu orang kata hadis mendiskriminasi wanita. Tak. Ini ada hadis yang bagi ganjarannya sama. Apapun para pelajar, yang paling penting kat sini semua orang wajib pergi jihad. Lelaki pun pergi, perempuan pun pergi jihad pula, buat haji, buat umrah. Lelaki buat umrah, lelaki pun buat umrah. Okey, di sini nak menerangkan bahawa wanita wajibkan melakukan jihad dalam bentuk ibadat haji dan untuk lelaki dan untuk wanita. Jadi hadis ni boleh dilaksanakan untuk buat umrah dan haji, terpakai sekali terpakai sekali. Okey, kita minta yang terakhir apa kesimpulan dia untuk bahagian umrah. Okey, Hakim baca demi hukum. Hakim? Ya. Ya. Baca. Hukum. Haji wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang cukup serta syarat-syaratnya. Ia merupakan salah satu rukun Islam dan mengingkari kewajipan boleh membawa kepada kekufuran. Okey, terima kasih. Tengok, haji ni haji sekali seumur hidup cukup syarat dan umrah pun cukup syarat, boleh buat sekali pun cukup memadai. Okey, jadi tak perlulah nak buat haji 2-3 kali, umrah 2-3 kali, tak perlu. Kita cukup sekali seumur hidup, kita dah baik. Sebab tu ulama saya nak beritahu pada pelajar ni kan, dia panggil fiqh aulawiyat, dia panggil fiqh keutamaan. Kalau seorang tu dah pergi umrah, nak pergi umrah ni lebih kurang dalam 10,000 lah kan. Dia dah pergi sekali, cukup lah. Contoh dia nak pergi lagi kali kedua kan, nak bayar 10,000. Lebih baik 10,000 tu daripada dia buat ibadah untuk diri sendiri, dia bantu adik-beradik dia,
dia bantu kaum keluarga dia, itu kefarduan yang lebih baik lah. Itu sunnahnya. Bukan tak boleh pergi umrah 2 kali, tapi kita ada keutamaan tu lebih. Tak perlu nak sampai nak pergi umrah berbanyak kali, sampai 10 kali ke, tak perlu. Cukup sekali, dah. Kita ada duit lebihan, kita sedekah. Kita bagi kepada orang yang lebih memerlukan. Itu yang pertama lah yang kita akan lihat. Okey, kita tengok yang terakhir, para pelajar, yang perbezaan di sini sama je. Belum ada soalan lagi, kita tengok. Boleh berniat haji, tapi yang paling penting Zulqaidah, okey. Dan hari terawal bulan Zulhijjah tu niat lah. Niat. Nanti kita akan tengok lah. Ada haji tamattu', ada haji ifrad, ada haji qiran. Kita akan tengok nanti. Adapun umrah bila-bila masa saja, tak kecuali kan. Tetapi kalau orang naik ihram boleh tak buat umrah, ni kita akan tengok juga. Okey, setakat ni para pelajar yang dirahmati Allah SWT, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak? Boleh tak? Boleh? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Okey boleh ya. Okey, ni senang je. Kita teruskan ni syarat wajib haji dan umrah. Syarat wajib haji dan umrah. Okey, tadi kita minta Hakim dah. Hafizuddin Zaki, boleh baca? Boleh Ustaz. Ya. Syarat wajib haji dan umrah. Haji dan umrah adalah diwajibkan ke atas golongan yang mempunyai syarat-syarat berikut. Yang pertama, Islam. Orang kafir dan murtad tidak wajib melakukan haji dan umrah kerana ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, baligh. Tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak bagi kanak-kanak yang telah memayyiz. Ibadah haji dan umrah yang mereka lakukan adalah sah, tetapi ia tidak menggugurkan kewajipan haji dan umrah mereka selepas balik. Okey, cukup. Terima kasih. Okey, ambil dua dulu. Okey, Islam. Umat Islam wajib. Kalau kafir tak perlu itu berbeza Sebab tu para pelajar, na'udzubillah, kadang-kadang kita pergi umrah, kita pergi haji, kita kena perbaharui kita punya syahadah kita. Maksudnya kita jangan benar-benar buat benda-benda kufur. Takut-takut kita punya umrah dan haji ni tak diterima oleh Allah SWT. Malang kalau sekiranya kita mati dalam keadaan syirik. Jadi kita kena hati-hati sebab kita tengok dekat Mekah ni kadang-kadang orang percaya benda yang bukan. Boleh buat itu, boleh buat ini. Kita jauh benda-benda yang syirik, kita jangan dekat. Kita contohlah kita nak cium Hajarul Aswad tapi kita menyangkakan benda-benda tu boleh bagi macam-macam. Jangan. Sebab tu kalau Umar ke Ibnu Umar ke, saya tak ingat, ada seorang sahabat ni dia kata kalau batu ni kerana Nabi Muhammad SAW cium batu ni, aku takkan cium kamu batu. Nak bagi tahu batu kat Hajarul Aswad tu tak ada apa pun. Tapi sebab Nabi Muhammad cium, sebab tu sahabat cium. Jadi kalau ada kata dia boleh bagi apa-apa, kita kena jaga-jaga kan. Benda-benda ni kita kena elak. Banyak kalau siapa yang pernah pengalaman pergi umrah, pergi haji, kita akan nampak benda-benda sini ada. Jadi kita kena hati-hati. Dan paling penting kita jangan hiraukan orang lain. Kalau kita pergi sendiri, kita jaga sendiri. Kalau kita pergi yang mak ayah, kita jaga mak ayah kita yang baik. Itu kita kena jagalah. Okey, yang kedua kita balik. Tengok. Kanak-kanak mumayyiz, maksudnya dia boleh balik. Macam umur 9 tahun, 10 tahun, dia dah boleh bezakan mana yang salat, mana yang sunat, mana yang wajib. Tetapi dia punya ni sah, dia buat pahala dia dapat. Umrah tu dia buat dapat. Tetapi bila dia nak mengerjakan haji, kewajipan dia kena buat lagi. Lepas dia balik, maksudnya kewajipan haji tu masih ada. Umrah tu masih ada. Maksudnya yang masa dia kecil tu tak dia sah, tapi dia punya kewajipan tu tak gugur. Jadi contohlah ada yang pelajar tu ada pelajar kita ni kadang-kadang dia pergi masa dia umur 9 tahun, 10 tahun, pahala dapat, ganjaran dapat, tapi bila dia umur 15 dia dah akhir balik, dia kena kewajipan haji tu masih perlu dilakukan. Boleh? Ada soalan? Boleh, insya-Allah. Okey, senang Ustaz. Ya. Katakanlah dia tak pergi umrah, dia pergi haji terus.
Kan tadi Ustaz cakap umrah ni dia sebenarnya wajib juga, cuma dia maknanya terutama kepada lebih utama haji. Katakan dia dah pergi haji, umrah dia tu dah dikira buat juga ke? Sebab dalam haji pun ada rukun umrah kan? Ya, okey, terima kasih ya. Okey, bila haji satu perkara, umrah satu perkara. Sebab tu kalau kita baca sejarah, sirah, keutamaannya kalau kita ada duit, kita simpan duit untuk pergi haji dahulu. Itu keutamaannya. Sebab tu kita tengok orang nenek tua dulu moyang-moyang kita tu, dia gadaikan tanah, dia gadaikan kerbau lembu nak pergi haji. Mereka bukan nak pergi umrah, mereka nak pergi haji. Sebab itu kewajipan hakiki. Kalau umrah nak buat, tak buat pun diterima. Tapi haji ni satu kewajipan. Tapi kalau dia mengerjakan haji, kalau dia mampu lagi, dah ada duit, dia boleh jual lagi, dia boleh pergi umrah, dia boleh buat umrah. Tapi satu benda yang berbeza. Haji satu perkara, umrah satu perkara. Okey, tapi kalau dalam akan datang dia ada panggil dalam haji yang kita Malaysia buat ni, dia panggil haji tamattu'. Bila kita buat haji, sebelum kita buat haji, kita buat umrah dulu. Tu yang duduk 40 hari berada di kota Mekah dan Madinah. Itu satu perkara yang lain. Itu maksudnya dah dimudahkan urusan. Ada yang tak mampu, dia buat haji satu je, buat haji ifrad. Ikut kemampuan masing-masing. Jadi kadang-kadang ada yang pergi Mekah, dia tak larat nak buat umrah tawaf. Nak buat, ada patutnya tawaf tu sekali, dia nak buat sampai 6 kali, sa'i nak kedua kali. Jadi mungkin dia tak larat, dia tak nak buat lagi umrah. Ada berzikir ke, baca Quran ke, apa ke, tak ada masalah, tak ada isu pun. Dia bukan satu paksaan. Tapi kalau dia buat haji satu perkara, umrah satu perkara. Boleh? Jelas? Boleh, insyaAllah. Boleh Ustaz, jelas. Ya. Sebenarnya Hafizuddin Zulkifli, boleh baca? Dia Dia Hafizuddin Ini pahala dia sama lah dengan orang yang tawaf. Pak sekali. Artinya orang yang tak mampu untuk tawaf tu pahala dia sama dengan orang yang tawaf. Itu macam mana? Tawaf pahala macam mana? Kalau tawaf tu ada pahala dia. Dia macam ni. Kalau orang yang kalau orang tawaf dengan orang yang tak tawaf, pahala dia lain ke sama? Berbeza. Tawaf berbeza, dia berbeza. Kalau orang yang berada dia semayang di masjid tu 100,000 ganjaran. Tapi tawaf ni dia ada ganjaran dia. Kan, kalau kita buat sa'i ada ganjaran dia. Tu berbeza-beza. Kan, pahala ni tak sama. Ada manusia Allah bagi ganjaran tu berbeza-beza. Tak sama setiap amalan, tak sama. Melainkan ada orang dia duduk masjid. Dia duduk masjid, dia baca Quran. Ada setengah orang tu dia tawaf, dia sa'i. Sebab tu ada yang setengah lebih dia nak itikaf ke, pahala itikaf lain, pahala tawaf lain, pahala sa'i lain. Semuanya Allah bagi ganjaran yang berbeza-beza lah. Saya tak berapa ingat ganjaran yang diberikan, tapi yang saya tahu ganjarannya berbeza-beza lah. Macam tu. Wallahualam. Okey. Okey, boleh Hafizuddin lain boleh baca tak? Boleh. Okey, baca yang seterusnya, berakal. Berakal. Tidak diwajibkan ke atas orang dia dan tidak waras kerana mereka tidak boleh membezakan antara perkara yang salah dan perkara yang baik. Merdeka. Tidak diwajibkan ke atas golongan kerana mereka adalah golongan yang tidak memiliki harta, bahkan mereka sendiri pun dimiliki oleh tuannya. Okey, seterusnya kita lagi beberapa minit je, sikit je. Okey, pertama berakal. Kalau orang nak gila tak perlu. Dia macam betul orang panggil 3 suku pun tak perlu. Tapi dia nak pergi tak ada masalah. Kan? Dia tak ada masalah. Maksudnya tak boleh lah kata-kata, tapi kewajipan haji ni kadang-kadang kalau kita baca dalam syarat-syarat haji nanti saya akan bagi tugas lah. Boleh ke tak boleh? Itu pun tak boleh kalau orang gila nak pergi. Tapi umrah, contohlah ada ni OKU misal kata, boleh, tak ada masalah. Boleh pergi, dapat fadilat
dapat pahala, Allah bagi, itu dah confirm syurga. Tapi dia nak pergi, boleh pergi, tak ada masalah. Cuma nak jadikan gugur tak gugur, tak perlulah. Daripada dia buat perkara tu, baik dia duduk, ada keperluan yang lain, ada keperluan. Tapi rasa dia nampak sihat, nak bawa, bolehlah. Tapi haji saya tak pasti, rasanya prasyarat dia untuk orang yang sihat. Untuk orang yang gila tak dibenarkan. Okey. Merdeka sekarang ni kita tak ada hamba sekarang ni kan. Kalau dulu hamba ni tak boleh langsung nak buat haji, memang tak boleh. Kalau tuan dia bagi baru boleh. Itu merdeka. Sebab tu penghambaan ni dah tak ada dah dalam sekarang ni. Tapi dulu ada. Okey. Yang lagi dua terakhir. Okey. Hakim, Izzuddin, Fawaz boleh baca yang dua terakhir. Fawaz Nur boleh baca? Ya tak? Boleh baca yang terakhir tu. Aman perjalanan. Jika terdapat perkara yang boleh membinasakan nyawa dan harta di tengah perjalanan seperti peperangan, maka haji dan umrah tidak diwajibkan. Berkemampuan. Istita'ah. Berkemampuan untuk melakukan haji dan umrah, sama ada melakukan sendiri atau mewakilkannya kepada orang lain. Okey, tengok yang pertama terima kasih, aman perjalanan. Kalau kita nak pergi ke Mekah, saya kata tak ada perang, saya kata kita punya kapal terbang ni tak ada sekatan. Kalau orang naik kapal tak ada peperangan, boleh pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, nyawa. Contoh sekarang ni kita ada isu COVID, saya kata kan kita haji. Boleh tak tahun ni orang pergi haji? Tak boleh. Ya, kalau ikutkan tahun ni tak boleh pergi haji. Kan? Tak boleh haji, tak boleh. Maksud yang boleh buat haji ni orang yang berada di Arab Saudi saja, Arab Saudi. Tapi orang yang berada di luar daripada Arab Saudi tak boleh mengerjakan haji. Kan? Jadi itu pun nyawa. Kalau contohlah kita ni ada ada si fulan ni dia ada COVID, dia pergi ke Mekah, dia akan membinasakan nyawa. Itu pun tak boleh. Jadi kita kena tengok perkara-perkara begini. Dia dah tua sangat, dah nak nazak pun tak boleh pergi. Sebab tu dia digalakkan umur 60 dia sihat kan, boleh pergi. Okey, itu yang pertama lah kita nak tengok kat sini. Okey, sebab tu kalau ada belajar sungguh-sungguh, belajar rajin-rajin, belajar dekat Universiti Madinah. Kalau pelajar ni dia tak ambil ramai Universiti Madinah tu pelajar-pelajar kita sekupang pula 10% pun tak perlu keluar kalau belajar kat Universiti Madinah. Lelaki ada Universiti Madinah, perempuan dia ada universiti dia. Pelajar di sana, pelajar boleh pergi masjid Mekah, Madinah. Kalau Madinah satu, kalau kat Mekah dia panggil Universiti Ummul Qura, Universiti Madinah. Boleh pergi haji tiap tahun. Tapi dia prasyarat jugalah, ada kuota juga. Tapi nak pergi umrah, ada duit jalan. Nak pergi kalau belajar kat Universiti Madinah, pelajar boleh Google lah Universiti Madinah. 10% pun tak kena keluar. Bahkan dapat lagi allowance. Jadi istimewanya tak ramai orang belajar di Madinah, di Malaysia ni tak ramai. Saya tak tahu pengambilan dia lebih kurang dalam 20 ke 30, tak ramai lah. Jadi kalau minat nak pergi ke Universiti Madinah, kena belajar rajin lah. InsyaAllah Allah mudahkan Ustaz. Okey, tak apa. Lepas tu yang kedua, berkemampuan. Istita'ah, bahasa Arab panggil istita'ah, kemampuan. Tu kan aku sebut man istata'a ilaihi sabila, ada yang kemampuan. Berkemampuan ni ada dua. Sebab tu dalam haji pun sama, dalam umrah pun sama. Nanti pelajar akan belajar tentang niabah haji. Boleh tak ganti haji? Kita ni dah umur 80, duit kita banyak, ada 1 juta. Tapi tak larat nak pergi. Kita pun wakil dengan orang lain. Boleh. Kita umrah, kita tak nak pergi, kita boleh ganti dengan orang lain, kita ada duit. Sebab tu, tapi kalau haji ni kena mampulah. Kalau 60 dia sihat, boleh pergi. Tapi kalau umrah ni dia tak nak pergi, tak ada masalah, dia upahkan orang lain. Dia panggil upah umrah, upah haji. Kalau dah meninggal, kita panggil badal haji, ganti haji. Datuk nenek kita dah meninggal, kita ada duit lebih, nak niatlah bagi badal untuk atuk nenek kita pergi haji, boleh. Itu akan sampai kita akan belajar dalam bab badal haji, niabah haji, ganti haji, upah haji dan sebagainya. Okey, baik. Para pelajar yang dirahmati Allah SWT, ada soalan setakat ni? Kita habis kat sini ya pelajar. Untuk ni ya istita'ah. Lepas tu kita yang bab jenis-jenis haji kita belajar minggu depan.
sebab saya nak tunjuk ada benda perkara-perkara yang penting sikit. Saya nak tunjuk tempat kat mana miqat, saya akan bagi lakar image dia sikit. Contohlah yang pada yang belum pernah pergi, kita nampaklah gambaran-gambaran tu sikit. Boleh kita habiskan sikit ni yang bab istita'ah tengah-tengah hari ni? InsyaAllah. Okey. Okey. Okey, sebelum tu nanti sebelum habis ni pelajar kan, nanti kita akan buat satu kerja sikit kan. Satu kerja saya tunjuk dulu, tadi saya ajarlah sekali. Pelajar-pelajar akan buat satu video senang je. Apa ni? Buat talbiyah. Apa tu talbiyah? Apa tu talbiyah? Siapa tahu talbiyah? Nasihat, bukan. Talbiyah. Siapa tahu talbiyah? Oh, labbaik Allah tak? Ya, labbaik Allahumma labbaik. Macam tu first. Okey. Jadi nanti pelajar ni akan buat video senang je. Buat video tu labbaik Allahumma labbaik. Kita akan masuk kat sini lah. Kita akan masuk kat sini. Kita akan rakam kat sini kan, contohnya ni saya punya video kan. Nanti saya akan tunjuklah last sekali nanti. Tak apalah, saya padam dulu bagi pelajar-pelajar tengok kan. Okay, saya padam dulu. Okey, nanti tengok ni. Semua nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak. Nanti ini iklan dululah. Nanti kerja dia senang je. Saya bagi link tu semua kat Google Classroom, dah bagi link, boleh tengok kan. Flick grip. Okey. Dia ada dua cara pelajar-pelajar kalau yang line dia kurang, boleh rakam dulu, masukkan terus, add topik media, tak ada masalah. Kalau yang kedua dia nak pakai komputer ke, nak pakai handphone ke, boleh. Contoh saya buat record a response. Kan. Ni yang menariknya pelajar sajalah, ini apa klise-klise lah. Okay, efek ni pelajar-pelajar boleh letak stiker macam kata kan. Contohlah letak spek. Itu. Boleh buat jadi ukur sikit bagi nampak style macam tu. And okay, nampak tak dah gambar saya tu? Nampak. Lepas tu letak kopi ke sini sikit. Kan. Letak kopi kat sini ke. Okey, lepas tu apa kena buat? Rakam kat sini, tekan kat sini. Bacalah labbaik Allahumma labbaik. Situ je, sekejap je. Video tu tak sampai seminit pun. Ada 2 minit je. Tak lebih pada 2 minit Okey, siapa yang kita akan buat undi lah. Siapa yang paling sedap, yang paling cantik, kita bagi hadiah lah. Kita bagi hadiah. Kita akan bagi hadiah lah. InsyaAllah. Boleh Ustaz? Ya. Maksud Ustaz cantik tu letak stiker ke macam mana? Lebih kurang tak stiker, lepas tu dia punya suara sedap ke, kita buat undian lah. Kan, kita tengok siapa, nanti saya bukan undian, saya akan panggil kawan saya di bahagian nasyid tu, dia pandai. Nanti dia akan tengok lah kreativiti pelajar, lepas tu siapa yang paling sedap kan. Kalau dia sedap, kita buat lah macam tu. Jadi ada 2 lah kriteria yang akan tengok, tak lama pun, bawah 2 minit je. Boleh rakam, letaklah, dan kalau nak boleh cari sendiri lah. Saya pun tak pandai juga ni, baru tahu-tahu sikit kan. Letak emoji apa-apa ke kan, apa ke, aksesori ke, pada pandai lah cari kan. Boleh letak, tak kisah, yang penting kreativiti. Apa je nak buat, macam-macam ada macam-macam ada. Nak tak teks ke, buat ya apa-apa, tapi 2 minit je. Buat talbiyah, labbaik Allah. Jadi kita akan pilih dia punya kreativiti dia. Yang kedua suara Jadi 2 akan dipilih lah. Okey, nanti kita akan tengok kalau nak hadiah akan ada sponsor akan ada sponsor. Ini kita akan hantar secara terus. Kalau perlu Shopee, kita hantar Shopee terus. Boleh, ada soalan? Jelas boleh tak buat tu? Boleh tak? InsyaAllah. Boleh. Ya? Nyanyi. Nyanyi lah. Tu saya suruh buat labbaik Allah tu, jangan baca labbaik Allahumma labbaik. Buat macam Raihan ke, tak kisahlah. Apa dia 2 minit je. Siapa yang sedap, kita akan bagi hadiah lah. Boleh Ustaz? Boleh jadi saya bagi link tu, buatlah ikut suka yang mana dia suka. Boleh? Boleh? Boleh, insyaAllah. Okey. Jadi itu yang pertama lah. Tu iklan Okey, sikit je kita belajar last. Sikit je belajar Okey. Tadi kita dah Fawaz Nur, bagi semua habis baca, dah baca baru boleh. Daniel. Baca Daniel. Daniel, boleh line okey tak Daniel? Ni Ustaz tak keluar Ustaz.
Oh, kejap. Oh, sorry. Saya tak share lagi. Sorry ya. Okey. Okey. Okey, boleh nampak. Ni berkemampuan ni Ustaz, kan? Berkemampuan istita'ah. Ia terbahagi kepada dua iaitu berkemampuan untuk melakukan haji dan umrah dengan sendiri. Syaratnya ialah mempunyai kesihatan tubuh badan membolehkannya untuk mengerjakan haji atau umrah. Yang kedua, mempunyai harta yang mencukupi untuk bermusafir bagi perbelanjaan makanan, minuman, pakaian, penginapan dan keperluan yang lain. Yang ketiga, mempunyai perbelanjaan yang mencukupi bagi keperluan semua orang yang di bawah tanggungan yang ditinggalkan sepanjang tempoh bermusafir. Okey, terima kasih. Kita baca 3 dulu. Okey. Ini antara syarat-syarat istita'ah, maksudnya kemampuan. Cuma pelajar saya ambil perhatian dah. Kita kena pastikan duit yang kita pergi ke umrah ke haji tu duit yang halal, kan? Sebab kalau kita pergi duit yang haram, haji tu sah tapi keberkatan tu tidak ada, kan? Kalau kita tak mampu, saya kata kita ni kadang-kadang kita ni tak mampu, kan? Contohlah kita ada duit tu untuk makan-makan, untuk minum, lebih baik kita simpan untuk keperluan harian daripada kita simpan duit nak pergi umrah. Itu kemudian. Sebab tu Allah sebut sekali jelas tadi, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu. Kalau kita rasa tak mampu, kita bagi nafkah. Kalau dia seorang suami, daripada dia simpan duit nak pergi umrah, baik dia belanja isteri dan anak-anak dia. Itu lebih utama, itu lebih wajib, kan? Sebab itu adalah satu perkara tuntutan. Daripada dia habiskan perkara-perkara yang tak perlu, daripada dia utamakan keluarganya dahulu. Tapi dia mampu, dia pergi. Sebab tu pastikan dia pergi sana cukup makan, boleh tidur, itu dah memadai. Ni pergi sana kita tak mampu, pergi sana nak pergi minta orang sana, nak pergi minta sini, nak minta sedekah dan sebagainya, kita buat minta susah, kita tak perlu pergi. Kadang-kadang kita tak pergi haji, kita buat kutipan dana pula, kan? Saya nak pergi haji ni, haji tolonglah bagi duit. Kalau kita tak mampu, kita tak perlu pergi, kan? Misal kata nama kita dah dipanggil pergi haji, tapi tiba-tiba kita tak mampu, kan? Maksudnya tak payahlah pergi. Tapi kalau nak berusaha minta semangat tu tak ada masalah. Tapi maksudnya diri tu tak ada kemampuan, ada Allah bagi perkara yang lebih baik. Nak bagi tahu kat sini pada pelajar, bukan bermakna haji tu satu tuntutan. Kalau tak pergi tu berdosa. Tapi ialah manusia ni, kita nak tengoklah bagaimana perasaan berada di kota Mekah dan Madinah dan sebagainya. Tapi kita ingat syarat-syarat ini perlu dipatuhi, perlu diikuti, dan kemampuan tu kita kena ukur baju di badan sendiri. Itu yang pertama lah. Sebab tu kita pastikan jangan pastikan duit yang kita dapat tu halal, makan yang cukup dan sebagainya. Okey, kalau kita pergi dengan tanggungan, kita pastikan tanggungan yang kita bawa tu, maksudnya kalau ayah dia bawa suami bawa isteri, isteri pun berada di tempat yang cukup dan sebaiknya. Itu yang kita nak. Jadi yang kita pergi keadaan yang susah, keadaan yang payah, kita pun tak senang nak buat ibadat. Sebab ibadat ni dalam keadaan tenang. Okey, boleh? Itu seberingkas sahajalah. Lepas tu kita tengok ada isu-isu orang bagi duit, bagi bayar umrah, menang umrah dapat, itu baguslah. Tapi kita jangan menipu dalam untuk melaksanakan suatu tuntutan. Okey, seterusnya lepas ada soalan? Tak ada. Adib Fawaz, boleh tak line ke? Adib, boleh baca? Adib, boleh baca Adib? Okay. Adib ni bagi tahu line slow Ustaz. Okey, Adib line slow, kita minta yang lain sikit lagi. Irfanah, boleh baca Irfanah?
Nombor 4 ke Ustaz? Ya. Mempunyai kenderaan untuk pergi dan pulang atau mempunyai tambang kenderaan. Boleh bermusafir pergi dan pulang secara aman dan selamat tanpa sebarang ancaman kepada nyawa atau harta. Mempunyai masa dan kesempatan yang cukup untuk bermusafir dan menunaikan haji atau umrah. 2 syarat tambahan bagi wanita iaitu mengerjakan haji atau umrah bersama suami atau mahram atau 2 orang wanita yang boleh dipercayai untuk menjaga agama dan maruahnya. Tidak berada di dalam iddah talak atau iddah kematian suami. Okey. Ini perkara yang biasa yang kita boleh jelas. Cuma saya tengok sini untuk wanita boleh pergi ya. Kalau wanita ni di Arab Saudi ni dia menetapkan syarat yang berat kan. Wanita ni kalau nak pergi dia mesti ada suami. Kalau dia tak ada suami kena ada mahram. Mahram. Okey. Kalau muhrim orang yang berihram. Kalau baca dengan baris depan kalau muhrim maksudnya orang yang berihram. Kalau mahram orang yang haram dikahwini Okey, itu kena baca itu bezanya baca dengan baris. Muhrim orang yang berihram. Kalau mahram haram yang dikahwini. Okey, 2 orang wanita dia kalau pergi dia tak ada pergi seorang, dia pergi berdua ataupun bertiga. Okey, itu yang pertamalah. Lepas tu kalau isteri kalau perempuan tu keadaan iddah pun tak boleh, maksudnya lepas cerai pun tak boleh ataupun dia iddah selepas kematian suami pun tak boleh. Dia kena tunggu cukup syarat. Okey, yang terakhir pada baca yang terakhir. Okey. Haris Haikal boleh baca tak? Line okey. Oh, baru masuk, tak apa. Kita bagi ni Farhana. Farhana boleh baca? Habiskan. Ya Ustaz. Ya, habiskan. Yang sebelah dia berkemampuan. Kemampuan untuk berkemampuan untuk mewakilkan orang lain melakukan haji dan umrah, iaitu bagi golongan yang mempunyai penyakit tidak dibolehkan untuk bermusafir serta penyakit tersebut tidak boleh lagi sembuh. Syaratnya ialah yang pertama, mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar upah mengerjakan haji atau umrah. Yang kedua, wujud orang yang sanggup mengambil upah untuk mengerjakan haji atau umrah bagi orang lain. Syaratnya ialah orang yang tersebut mestilah telah menunaikan haji dan umrah untuk dirinya sendiri. Okey, wallahualam. Ini seberingkas yang terakhir ni kita baca tengok. Okey, yang pertama tengok golongan yang berpenyakit. Dia ni dah sakit kronik, contohnya ada kanser tahap 4. Tadi tak perlu pergilah. Tapi kalau dia tak ada duit, tak payahlah, gugur dah kewajipan dia. Itu tak ada masalah. Lepas tu dia kalau dia ada duit, dia boleh bayar upah haji. Itu tak ada masalah. Okey. Itu yang pertamalah. Itu antara sebab yang munasabah yang diterima ataupun dah mati ke nak wakilkan, itu kita akan belajar kemudian. Lepas tu yang kedua, lepas tu kalau dia nak bayar, dia nak contohlah si A ni dia nak wakilkan pada cucu dia, misal katalah cucu dia. Tapi cucu dia tu dia mesti menunaikan haji dahulu dan dia mesti buat umrah untuk diri dia dahulu. Dia tak boleh dia niat pergi umrah, saya buat haji untuk datuk dia dulu tapi dia sendiri tak niatkan haji. Tak boleh sebab satu niat satu orang je. Jadi dia kena buat dia punya kewajipan haji dahulu. Itu antara sebab-sebab. 2 sebab, iaitu pertama nak wakil kan. Batuk yang ni dengan umrahnya sendiri. Dia ada 2 lah. Untuk wakil, untuk diri sendiri. Wallahualam. Untuk ini minggu depan kita akan masuk bab yang jenis haji dan sebagainya, apa tu hukum-hukum dia, apa larangan-larangan dia. Kita akan tengok minggu hadapan, iaitu jenis-jenis haji. Ada haji ifrad, apa haji qiran, apa haji tamattu'. Boleh tak kita nak pilih mana-mana kita suka, kita akan tengok akan datang minggu hadapan insya-Allah. Setakat ni daripada awal, daripada pengertian, daripada dalil, daripada rukun dan tajuk istita'ah, ada soalan? Ya. Ustaz. Ustaz tahu tak yang apa? Yang ada dekat tak silap saya dekat Iran kot, yang dia tiru Kaabah. Ya, betul.
Jadinya siapa yang melakukan ibadah kat situ ke berdosa lah Ustaz. Ke macam mana tu? Okey, terima kasih ya. Isu ni dia tak ada dia panggil kat Iran dia panggil Syiah. Syiah ni daripada dulu lagi, dia pernah berlaku pada tahun, saya tanya tahun bila, dia pernah satu musibah yang paling bencana paling teruk lah dekat, dia buat kat Mina kot, berlaku kematian jadi berpunca daripada orang Syiah. Sebab tu pada pelajar, mereka orang Syiah ni, mereka ni tak bersetuju dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka nak buat, tu saya sebut tadi sebagai contoh dekat Malaysia tadi. Sebenarnya api belajar Mumtaz ada nampak di isu di Iran mereka ni nak jadikan satu macam haji tempat mereka. Hukumnya haram dan tidak diterima. Mereka guna dalil apa sekalipun, hujah sekali apa pun, kalau kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita tak boleh bertolak ansur dalam bidang akidah. Ini rukun agama Islam, tak boleh. Mereka buat, mereka berdosa. Sebab tu Syiah ni sebenarnya dah terkeluar daripada agama Islam. Ada ulama setengah mengatakan itu saudara, tetapi setengahnya mengatakan bahawa Syiah yang melampaui batas, yang telah mengkafirkan sahabat. Sama terus, siapa yang mengkafirkan sahabat, dia dah kufur. Kalau Syiah yang mengkafirkan sahabat, yang menghina sahabat, mereka tu dah keluar daripada Islam. Macam tu. Banyak perkara kalau kita nak belajar tentang Syiah ni, banyak perkara. Cuma saya ringkaskan, sesiapa yang Syiah ni antaranya sesiapa yang mengkafirkan sahabat, itu dah kufur. Jadi kalau kat Syiah, kat Iran tu mazhab dia mazhab Syiah. Jadi kita tak boleh bersama dengan mereka. Mudah-mudahan kalau bahasa kasarnya Allah akan mengazabkan mereka. Itu yang sebaiknya lah, sebab mereka ni mengkafirkan sahabat. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan lain?